Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Untuk memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ni, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Bersyukur dengan sebanyak-banyaknya, dengan sebenar-benarnya atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini. Walaupun kita ulang kali sebut kalimah syukur, perlu diingat hakikatnya Allah kata sedikit yang bersyukur. Sedikit sangat yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun, qalilan ma tashkurun. Kita bimbang-bimbang kita jadi golongan atau hamba yang kufur. Sangat kita bimbang. Sebab kufur ni banyak. Qalil sedikit. Kufur banyak, qalil sedikit. Ya. Bila kata qalil sedikit, kufur yang banyak, maknanya potensi untuk menjadi kufur tu tinggi. Chance untuk menjadi syukur tu sedikit. Qalil sedikit. Jadi, apabila kita timbulkan kerisauan, adakah aku hamba yang bersyukur, maka mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan hamba yang bersyukur. Kerana dengan kerisauan kita itulah menyebabkan kita akan berhati-hati dalam setiap nikmat yang kita pelihara hari ini. Terutamanya nikmat yang tidak boleh diberikan oleh makhluk, iaitu nikmat kasih sayang. Makhluk tak boleh bagi kasih sayang. Nikmat rezeki. Nikmat atas rezeki. Makhluk tak boleh bagi rezeki. Nikmat kekuatan. Makhluk tak boleh bagi kekuatan. Seluruh sifat yang kita miliki hari ini itu adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kecantikan, makhluk tak boleh bagi kecantikan. Seluruh sifat-sifat itu, nikmat-nikmat keilmuan, itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin nikmat kebendaan manusia boleh buat benda kan. Bila ada kebendaan, manusia boleh reka cipta, buat kereta contoh, rumah contoh, duit. Tapi di sebalik seluruh nikmat itu, hadirnya itu adalah dengan kenikmatan yang lebih besar di sebalik nikmat yang zahir yang kita nampak. Kul mata'ud dunya qalil. Kecil nikmat dunia. Sebagai suami, kecil di sisi Allah. Kalau tiada kasih sayang. Begitu. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, mudah-mudahan. Kita tidak mahu jadi hamba yang kufur. Ciri orang yang kufur ni bukan dengan kita tuduh dia, kau kufur ataupun aku kufur. Kita tidak perlu penyataan dari sudut sebutan. Kerana dia akan diterjemahkan dalam kehidupan. Orang yang kufur, dia akan diterjemahkan dalam hidupnya itu dengan azab. Allah berfirman dalam surah Baqarah ayat 7. Surah Al-Ibrahim ayat 7. Maaf.
Surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmat. Nikmat dunia ke? Tidak. Nikmat bukan duduk pada dunia. Nikmat itu duduk pada datangnya dari Allah lalu diberikan pada dunia. Tetapi bukan pada dunia yang kita nampak dunia benda. Tapi dunia yang dimasukkan di sini Allah berikan pada manusia yang bermula dari jiwa. Jadi barang siapa yang bersyukur, hatinya akan nikmat. Wala in kafartum, barang siapa yang kufur, azabku amat pedih. Azabku amat pedih. Dan azab ni bermula di hati. Fi qulubihim marad. Dalam hati itu ada penyakit. Ulama syarahkan ada 3 jenis hati. Qalbun marid, hati yang sakit. Qalbun mayyit, hati yang mati. Qalbun salim, hati yang sejahtera. Qalbun marid, ini kita bimbang. Sebab semua orang mudah untuk berkata tentang sakit hati. Sakit hati, sakit hati. Kebanyakannya itu tentang sakit hati, sakit hati. Malah menjadi satu kebiasaan, betul? Bab sakit hati benda yang normal. Kata. Normal lah ustaz sakit hati. Kalau tak sakit hati bukan manusia namanya. Habis itu, binatang pun ada perasaan. Habis itu, takkan nak jadi binatang pula. Malah binatang lagi teruk. Kita lebih teruk pada binatang nanti. Balhum adal, Allah kata. Nah, rupa-rupanya kita tidak faham takrif hati yang sebenar. Kita masih terikut dengan perasaan. Perasaan dan keadaan. Sakit hati ini adalah kerana terkesan dengan perasaan. Barulah dikatakan hati yang sakit. Adapun hati yang sihat, itu dia bukan lagi bermain dengan perasaan. Hati yang sihat, dia akan pergi kepada kebenaran. Hati yang sihat, dia akan bersandarkan kepada kekuasaan Allah. Jadi sudah jemaah mata Allah SWT. Maka bila kita nak renungkan, bila kita nak renungkan, bila kita nak renungkan kembali keadaan kita ni, sudah jemaah mata Allah SWT, kita kena renungkan keadaan hati kita tu, suasana hati kita tu kita kena renungkan. Kita kena renungkan suasana hati kita ini, adakah hati kita ini benar-benar dalam suasana yang sejahtera. Apa makna sejahtera? Dia lapang dalam berbagai perkara ni, dia lapang hati dia. Lapang hati dia. Dan ianya tidak boleh dikata dengan semudah itu, dia mesti diuji. Dia mesti diuji untuk memastikan kelapangan hatinya. Bukan lapang hati dengan dia pergi kepada keadaan yang apa saya tak nak dengar masalah ni, saya nak lari daripada masalah. Tidak. Lapang hati ni ialah dia berhadapan dengan masalah itu tetapi mendapat bimbingan daripada Allah SWT. Dia tidak lagi terkait dengan perasaan. Ada orang kata kena jaga perasaan ustaz. Payahlah. Terutama ada yang itu hari kata bab ta'adud kan, poligami katanya kena jaga perasaan ni. Perasaan isteri pertama, perasaan isteri kedua, perasaan isteri ketiga. Hidup kalau main perasaan, habislah. Takut jadi perasaan je lah. Kalau main keadaan pun sama. Keadaan pun akan tertipu. Jadi perasaan dan keadaan ini tidak boleh jadikan sandaran. Kita kena kuasai perasaan, kita kena kuasai keadaan. Kita kena tundukkan perasaan, kita kena kuasai keadaan. Itu dia perintah kawalan perasaan. Sidang jemaah mata Allah SWT. Hati mudah bolak-balik sebab kita bermain dengan perasaan. Nabi dah ajar dah kan. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi. Kita doa dekat Allah. Bila doa pada Allah, hati milik Allah. Hati milik Allah. Ya mukallibal qulub, sabbit qalbi ala din wa ala ta'ati. Tetapkan hatiku di dalam agama dan ketaatan. Bermakna hati yang berbolak-balik itu adalah apabila dia tidak mengikut landasan agama dan tidak mahu melakukan ketaatan. Nampak? Sudah jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang berbolak-balik itu ataupun hati yang resah, hati yang sakit, hati yang tidak mahu kan dipanggil apa, tidak dapat ketenangan, tidak mahukan bimbingan, itu adalah hati yang tidak duduk dalam agama dan ketaatan. Maknanya bila dia jauh daripada agama dan dia tidak melakukan ketaatan, maka barulah berbolak-balik hati itu. Tapi sekiranya dia ni duduk pada agama dan dia ini berusaha untuk melaksanakan ketaatan, maka sudah pasti Allah akan tetapkan hatinya. Jadi sidang jemaah mati Allah Subhanahu Wa Taala.
Inilah perbahasan kita. Dalam perbahasan kita dalam panjang lebar dalam bab siddiq. Jadi hati ini mesti kita jaga supaya dia tidak lari pada landasan agama dan tidak kita mengambil remeh atau mengambil sambil lewa tentang ketaatan kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hati adalah milik Allah kan? Hati adalah milik Allah, bukan hati adalah milik hati. Hati adalah milik Allah. Jadi kalau milik Allah, Allah yang jaga. Sekiranya kalau Allah yang jaga, tak ada isu lah. Dia jadi masalahnya hati itu tidak dibawa kepada agama. Hati tidak dibawa kepada agama, hati tidak dibawa kepada ketaatan. Yang dibawa adalah pada perasaan. Itu dia panggil hati dan perasaan. Nah, jadi sedangnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Baik, insya-Allah kita sambung kajian ilmu kita pada malam yang penuh barakah ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang dah bersiaran dengan saya pada malam yang penuh barakah ni. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi pada semua yang bagi salam. Yang sahabat-sahabat baru, tahniah dan syabas kerana mengikuti pengajian kita. Yang lama, tahniah juga dan syabas kerana istiqomah dalam pengajian ini. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, silanya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak mulakan dulu perbincangan kita. Semalam kita masuk tentang dia panggil perniagaan yang tidak merugikan. Dan malam ni kita sambung tentang rezeki tanpa hisap. Sekarang ni semua orang kalau boleh nak rezeki, cari rezeki, murah rezeki. Tapi tarifnya tahu tidak? Tahu tidak tarif rezeki kan? Baik. Macam mana nak buang perasaan? Perasaan tidak boleh dibuang. Perasaan itu mesti ditundukkan. Perasaan tidak boleh dibuang. Perasaan itu mesti dikuasai ataupun ditundukkan. Bagaimana nak tundukkan perasaan? Kenalah mulakan dengan kebenaran. Hanya kebenaran saja yang mampu menundukkan perasaan. Kalau mainkan keadaan, maka dia tidak akan jadi apa-apa kesan. Contoh, perasaan sedih. Perasaan sedih hanya dimainkan dengan keadaan. Yakni kita gembirakan dia. Dia sedih-sedih, kemudian kita gembirakan dia. Jom kita jalan-jalan, jom shopping-shopping. Kamu sedih ya? Kenapa? Oh, suami tak balik. Alah, kesiannya. Tak apa. Kita wanita ni kena hebat, kena bangkit. Jom kita jadi diri kita. Kita ada apa yang kita nak, kita teruskan fokus apa yang kita nak. Maka disajikan dengan keadaan ataupun perkataan yang mampu mengubah perasaan sedih kepada perasaan gembira. Perasaan tu masih bermain lagi. Sebab apabila habis kegembiraan, dia akan berpaling balik kepada kesedihan. Maka itu tidak akan selesaikan masalah. Poinnya adalah apabila sedih, cari punca kesedihan, kemudian balikkan kembali kepada kebenaran. Sebagai contoh, suami nak kahwin lagi. Sedih. Ini jenis yang tak ngaji lah. Sedih. Bila sedih, cari kebenaran. Kenapa sedih? Oh, suami nak kahwin lagi. Siapa hati dia tipu saya, Ustaz? Dia kata dia setia dengan saya. Suami saya tu dah tak mampu. Dah lah begini-begini dia cerita semua. Nampak? Dia masih cerita keadaan. Sepatutnya patah balik pada kebenaran. Cari kebenaran. Diri kamu tu siapa? Suami kamu itu siapa? Apa yang kamu cari dalam hidup ini? Cari balik kebenaran. Begitu juga dengan contoh perniagaan. Bermain dengan keadaan. Apa dia? Nak berniaga sebab nak tolong suami. Nak berniaga sebab nak tolong suami, nak bantu, nak tingkatkan rumah keluarga, nak tingkatkan kehidupan. Lepas tu bagi semangat, konon-konon nak bagi kita naik semangat. Akhirnya kita melakukan apa? Kita mengikut perasaan kita. Lalu kita berniaga dengan perasaan. Takut bimbang-bimbang dimainkan oleh perasaan. Kita letakkan akhirnya pergi pada keadaan. Bila perasaan, dia akan pergi pada keadaan. Dia pergi pada harta. Ini yang kita bimbang. Bila begitu nanti, sebenarnya mata Allah SWT, akhirnya kalau tak dapat, keadaan tidak menyelbahi dia. Perasaan akan kembali terguris. Meniaga tak jadi. Duit tak masuk. Tak boleh tolong. Tak boleh itu, tak boleh ini. Akhirnya apa yang dia cari? Dia tidak cari apa-apa. Dia hanya cari bertemu dengan kesengsaraan.
Sebab tu dalam perniagaan yang kita bincangkan malam ni, yang semalam, kita berbincang tentang hakikat, kita bincang tentang kebenaran yang ada di sebalik apa yang kita syarahkan. Nah, nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, benar, jangan lagi dengan fobia, betul Tuan Raji Saleh. Jangan trauma. Jangan dengar tu, itu perasaan. Atau kalau perniagaan saja, rugi. Perniagaan saja dengki, khianat. Ini tafsirannya pergi pada keadaan dan perasaan. Cuba kita takrifkan kembali kepada kebenaran. Apa takrifan perniagaan sebenarnya? At-tijarah. Apa takrifan duit sebenarnya? Apa takrifan? Balikkan kepada kebenaran. Yang mana kebenaran mesti didorong, dimulakan dengan kekuasaan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, benar. Tuan Ilyas Junaidi, kalau perasaan bagaimana Nabi Ibrahim AS diuji untuk menyembelih Nabi Ismail AS. Siti Hajar mendengar peristiwa ini. Masing-masing akan diuji perasaan. Tetapi apabila bersandarkan kembali kepada kebenaran, maka perasaan itu mampu ditundukkan. Sebenarnya isu kita semua ni, apabila perasaan mampu dikawal. Kawal perasaan. Kita tidak. Kita ikutkan perasaan. Pertahankan perasaan. Hati saya sedih, Ustaz, sedih. Ikutkan kesedihan. Semangat. Aktif. Ikutkan semangat itu. Akhirnya bila tak dapat, dia akan kembali kepada kekecewaan. Semangatnya menjulang tinggi kerana perasaan, akhirnya akan down. Sebab itu kena faham sebenarnya Muhammad Allah SWT. Baik. Bahawa solat Ustaz, ya benar, solat itulah perhubungan. Ya. Nak menundukkan perasaan itu dengan keimanan. Solat itu ada takrif, rukun qalbi, qauli, fi'li. Ada yang solat tapi tidak menyelesaikan masalah. Kerana apa? Kerana dia solat tidak dengan kebenaran. Malah solat dia itu tidak mencegah pun dia daripada masalah itu. Ramai hari ini memang kita pergi terus kepada istighfar, solat. Tapi hari ini manusia dia lari daripada tarif itu. Dia cari juga jalan lain. Kerana apa? Kerana dia tidak melihat dalam setiap amalan ada hakikatnya. Jadi kena faham perkara itu sebenarnya Muhammad Allah SWT. Ustazah yang ceramah pun, itu manusia kan, Puan Atikah? Manusia. Berceramah, tengok topik ceramah lah. Kadang-kadang dia ceramah tidak pergi kepada topik yang sebenar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu wa taala, sekarang ni bila kita tidak mendalami sesuatu perkara itu, barulah kita akan pergi kepada keadaan macam tadi. Memang kita namakan ustazah pun akan tumbang. Sebab dia tidak pergi tajuk yang nak dibincangkan. Memanglah dia ustazah, tapi tajuk apa yang dibincangkan? Kena tengoklah. Kalau ustaz pun sama, ustaz pun kadang-kadang tak kuat. Yalah, tengoklah ustaz tu pula. Ustaz tu membawa tajuk apa? Dia akan masing-masing ada tajuk, ada bidang. Ada bidang tugas masing-masing. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Baik. Maka semalam kita sentuh tentang perniagaan dan malam ni kita cerita tentang rezeki tanpa hisap. Baik. Semalam kita berhenti dekat kedudukan. Baik. Sekarang ni bagaimana rezeki? Apa kaitan rezeki? Baik. Sekarang mari kita lihat. Perniagaan. Atau dalam bahasa ni adalah tijarah. Perniagaan atau tijarah adalah satu urusan. Apa yang kita nak uruskan? Kita akan urusan ataupun kita menguruskan perhubungan.
perhubungan. Baik, fokus kembali pada perbincangan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan Haji Ahmad Fauzian Nabi syukur. Bagus. Baik. At-tijarah itu urusan melibatkan apa? Perhubungan. Biasanya kita nampak perhubungan yang melibatkan urusan RM. Duit. Harta. Ini yang kita nampak. Mari kita buat murojaah balik ya. Maka perhubungan duit, perhubungan harta. Bila kita duit, harta, apa kita nampak? Manusia. Ini tipikal. Tipikal yang kita bincangkan. Lalu kita akan menjaga perhubungan sesama manusia untuk mendapatkan harta. Kita menjaga hubungan dengan manusia. Yang mana manusia ini boleh, yang mana manusia yang boleh mendatangkan RM, yang boleh buat harta. Harta, ni dia. Jadi hubungan yang ini yang kita utamakan. Maka kalau inilah takrif kita selama hari ini, maka ini bukan rezeki tanpa hisap. Ini bukan rezeki tanpa hisap. Sebab kalau rezeki tanpa hisap, tapi kita selalu cakap, ini rezeki Ustaz, rezeki saya jumpa manusia ni, ada orang ni, dia bagi satu job, oh rezeki ni. Nampak tak? Biasa tak orang kata gini? Jumpa, kita kena ada kabel. Hubungan ni kita namakan kabel lah. Ada kabel, ada kawan-kawan, jumpa, job, projek. Maka, berapa amount RM? Wah, kita pun cakap, oh rezeki masuk ni Ustaz, masuk ni. Kalau kita terus pergi kabel, atau tengok job, atau tengok berapa untung RM, oh ni rezeki. Belum lagi diiktiraf sebagai rezeki. Belum lagi. Sebab rezeki ni dalam Islam, syarahnya ulama syarah 3. Apa satu? Apa yang kita makan. Nabi kata, apa yang kita pakai. Saya tulis balik 1, 2, 3. Rezeki, apa yang kita makan, kata Nabi. Apa yang kita pakai. Yang ini jadi najis. Yang ini pakai jadi lusuh. Yang ketiga, apa yang kita infak dan sedekahkan. Nah. Nampak? Ini bukan masalah untuk ragukan. Rezeki ini tidak perlu diragukan, tapi mesti difahamkan, Tuan Sukiman. Kita bukan nak meragukan rezeki, kita mahu memahamkan rezeki. Apabila tak faham tentang rezeki, bagaimana mau yakin? Rezeki mesti datang dengan yakin. Allah telah siapkan rezeki. Soalannya, yakin tidak dengan rezeki? Semua, nyawa, hidup, mati, semua Allah dah tentukan. Tapi kita kena fahamkan. Kita kena fahamkan dia. Itu dah panggil kefahaman. Nampak? Jadi ini bukan untuk dirisaukan. Apabila manusia ini atau meletakkan dia tak faham, tak apa, semua pada Allah. Lalu, apa yang kita lakukan kalau pada Allah? Adakah kita faham benar-benar itu dari Allah? Bagaimana takrifan dia? Maka sekarang ni sedang nyembah mata Allah SWT. Seperti mana kita punya kesihatan lah. Kesihatan. Allah. Pusing. Allah. Okey. Okey. Maka sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang kita faham selama hari ini, kita tahu dah rezeki daripada Allah. Rezeki sudah ditetapkan. Namun kita yang tidak tetap. Kita yang tidak tetap pendirian. Rezeki
sudah ditetapkan. Kenapa rezeki sudah ditetapkan? Kerana rezeki ini sifat Allah, kekal. Rezeki Razzaq. Rezeki sudah tetap. Rezeki sudah ditetapkan dan dia sudah tetap. Dan dia kekal. Rezeki itu kekal. Sifat rezeki adalah kekal. Luas. Tanpa hisap. Persoalannya, rezeki sudah ditetapkan namun manusia yang tidak tetap pendirian. Nah, nampak? Nampak? Maka manusia yang tidak tetap pendirian. Jadi sekarang ini kita mau susun kembali. Kita mau manusia ini tetap pendirian. Kita tidak mau menjadi manusia yang tidak tetap pendirian. Bila manusia tidak pendirian, sedangkan walhar rezeki sudah ditetapkan. Rezeki sudah ada, kekal. Tapi kerana sikap manusia yang tidak tetap pendirian, yang tidak nampak terhijab oleh makhluk. Terhijab oleh makhluk. Tak nampak terhijab oleh makhluk, maka di situlah datangnya kehancuran. Sebagai contoh, sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh. Bila kata tidak perlu risau, maka setengah orang akan menganggap, mana boleh tak risau? Mana boleh tak risau? Jadi kita yang belajar dan mengaji, bagaimana kita nak pastikan jawapan kita tak risau itu, supaya jawapan itu jelas. Kita pun jangan kata sebut saja, tapi kita kena meyakini dengan tahap keyakinan yang kita nampak. Bukan sekadar kita tahu, yakni dengan ilmu, tetapi kita pergi pada fasa seterusnya ialah kita nampak keyakinan itu. Barulah orang yang melihat kita itu, ketika kita katakan jangan risau bab rezeki, jangan risau dah kehidupan ini, Allah dah tentukan. Orang boleh tengok kita itu betul-betul tidak. Dan kita kena jawab dengan apa yang kita faham dan kita nampak. Sebab itu makam syahadah itu adalah melihat, nampak. Bukan sebut, nampak. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, nampak tak rezeki itu tak habis? Itu soalan dia. Ramai orang sebut rezeki tak habis, tapi soalannya nampak tidak rezeki itu tak habis? Soalannya. Sebab ni terhijab ni, poin ni sekarang tak nampak, terhijab, buta. Bila manusia buta dalam melihat ni dengan apa? Melihat itu adalah dengan hati. Melihat dengan hati. Bila kata melihat, dia tak nampak, terhijab oleh makhluk, maka di sini datangnya kehancuran. Dia mesti nampak. Rezeki ni mesti nampak. Jelas. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Keluar masuk balik. Tak nampak muka, keluar masuk balik. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak nampak, terhijab oleh makhluk, maka bila tak tetap pendirian, ada keraguan kerana dia tak mampu melihat rezeki. Sebelum ni dia sebut, dia sebut rezeki dari Allah. Jangan risau. Jangan risau. Mai kita tengok. Cikgu Anis, sebut nama. Cikgu Anis, mari kita tengok. Rezeki atau hidup, jangan risau. Okay. Bila hidup jangan risau, bila kata Mak Tuan Sukiman pun sama, bagus, jelas keyakinannya bagus. Cuba tengok. Bila kata rezeki, hidup jangan risau.
Semua dari Allah. Okey, baik. Mari kita tengok. Adakah nampak tidak yang apabila kita sebut rezeki itu ada? Maknanya bila disebut, bila datangnya ujian, contoh, kita ambil suami. Suami bagi seorang isteri. Adakah rezeki bagi dia? Suami ini bagi seorang rezeki, adakah rezeki? Suami bagi seorang isteri, adakah rezeki? Soalan. Tu. Kita urai satu-satu tengok. Suami, kita cerita bab satu dulu. Dia kita sebut semua dari Allah, Ustaz. Jangan risau. Okey. Baik. Kita tak akan risau. Kenapa tak risau? Kita kena nampak. Sebab nanti kena challenge nanti sekarang tumbang kita. Kita tak ada hujah yang kukuh. Mungkin kita nanti kan jadi ikut-ikut. Kita settle yang pertama dulu. Suami bagi seorang isteri, adakah rezeki? Rezeki tak? Adakah rezeki tu? Suami, dapat suami tu rezeki. Rezeki lah Ustaz. Dapat rezeki suami baik. Dan jangan cerita suami baik, suami tu sendiri. Dapat suami tu rezeki tak? Tak terfikir? Itulah. Rezeki, benar, Wan Janggut. Betul jawapan dia, rezeki. Allahumma salli ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Rohaya, ya Tuan Haji Mak Muda, sampaikan salam balik kepada Tuan Haji Mak Muda. Mudah-mudahan Allah rahmati almarhumah, rohnya ibunda kesayangan Tuan Haji Mak Muda ditempatkan di kalangan hamba-hambanya yang soleh dan solehah, dimasukkan dalam syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya-Allah. Nah, suami rezeki. Okey. Rezeki pada Allah? Itu rezeki pada Allah. Okay, kalau rezeki pada Allah, kenapa risau tentang suami? Risau Ustaz suami ni. Dah kalau rezeki pada Allah, kenapa risau? Malah lebih risau kalau nak dikongsikan. Kata rezeki tak habis. Mana tak nampak lah. Nampak suami je lah, tak nampak rezeki. Itu jawapan dia. Sekarang ni, apa saja yang datang dari Allah, itu adalah kurniaan. Rezeki ni warzuqni, kurniaan. Haza min fa'li rabbi. Tadi satu tafsiran tadi, rezeki yang kita makan, pakai dan apa yang kita infak. Dan rezeki dan takrif yang lebih luas itu adalah apa saja kurniaan Allah, itu rezeki. Apa saja yang Allah kurniakan, itu rezeki. Apa saja kurniaan. Dan rezeki ini apabila dikurniakan, bila kata dari Allah, maka haram digunakan untuk ke jalan yang Allah murka. Allah bagi suami pada isteri, banyak bawa gaduh ke banyak buat pahala? Bagi tahu. Banyak buat tak puas hati ke banyak buat pahala ladang Ustaz? Oh, seronoklah dapat suami ni. Allah, seronoknya. Ada ke makin lama makin tak seronok dah. Jangan cerita buat duit. Kalau duit ni mata duitan sungguh. Duit ni sebelum duit dapat suami dulu. Kahwin ataupun manusia diri kita itu. Nampak? Jadi sekarang ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa saja kurniaan pada Allah. Sebab itu, apa yang dikurniakan, itu mesti digunakan ke jalan ketaatan. Allah kurniakan suami. Jangan bawa gaduh. Tak boleh. Suami itu kurniaan Allah. Jadi, jadikan dia ladang pahala. Apa saja yang digunakan untuk ketaatan, mana boleh gunakan untuk cemuhan. Rezeki yang cemuh tak jadi. Rezeki semua perkara yang baik daripada Allah. Bila dia gunakan untuk perkara yang mungkar, dia cemuh, dihina, itu bukan rezeki, itu bala. Dapat suami dicemuhnya, bala lah. Dia salah guna suami. Salah guna suami. Suami itu rezeki. Rezeki tanpa hisap tu.
Sebab apa tanpa hisap? Suami itu rezeki tanpa hisap bagi isteri. Kenapa Ustaz? Kenapa suami itu rezeki tanpa hisap bagi isteri? Kerana pada suami, si isteri boleh taat dan dapat pahala sepatutnya. Yang ini yang tak putus-putus ni. Yang ini yang tak putus-putus. Inilah urus niaga yang sangat menguntungkan. Bila kita lihat suami itu adalah satu anugerah, rezeki ni anugerah. Yang mana rezeki tanpa hisap bagi seorang isteri apabila digunakan untuk jalan ketaatan dan jalan pahala. Maka itulah rezeki tak putus-putus. Tetapi apabila si isteri berpaling daripada ketaatan, derhaka, dan dosa, maka rezeki tadi berubah menjadi bala. Orang tak panggil rezeki dah, orang panggil bala bagi kamu. Sebab apa tidak digunakan untuk jalan ketaatan? Tidak digunakan untuk jalan ketaatan. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nampak? Alhamdulillah, syukur. Haza min fadli Rabbi. Apa saja yang digunakan pada Allah. Sama juga bagi seorang suami. Bagi seorang suami, apabila beroleh rezeki seorang isteri. Isteri itu rezeki. Isteri itu adalah rezeki tanpa hisap bagi seorang suami. Apabila si suami mendidik isterinya dan menafkahi. Bila mendidik, menafkahi, jadi pahala tidak? Jadi pahala, Ustaz. Pahala ni berhenti ke tidak? Tidak. Didik isteri, lepas tu dia jadi baik. Isteri jadi baik, pahala. Untung tidak? Untung. Itu kalau seorang isteri. Kalau 4 orang isteri, pahala. Masya Allah, banyaknya. Kalau jadi pahala Ustaz, jadi bala, siapa suruh? Awak dapat isteri, didik lah. Tak mau didik, bala lah. Kalau tak nak didik, jangan ada isteri. Itu jawapan dia. Kalau tak nak taat, jangan ada suami. Elok-elok, Alhamdulillah rezeki. Tengok hari kedua jadi bala. Jadi maknanya, sidang jemaah mata Allah SWT, konsep rezeki tanpa hisap itu adalah pahala. Kita nampak rezeki tanpa hisap je, duit tak habis-habis. Itu je kerja. Kita punya sempit pemikiran kita ni. Ya Allah. Sempit pemikiran kita ni. Kita selalu terlampau melihat duit tak nak habis. Duit sifatnya habis. Kalau duit tak habis pun, kalau dia buatlah, katalah dia buat compounding system untuk 7 keturunan. Dia tu habis. Yang duk ngumpul duit tu habis. Dah ke dalam, dah kena tanam dah pun. Dunia sifatnya habis. Bila kata rezeki tanpa hisap, maknanya rezeki itu adalah pahala. Jadi rezeki sama dengan pahala ya. Nampak? Orang cakap cari rezeki. Bila bekerja, orang kata cari rezeki, betul? Cari rezeki. Betul tak? Biasa tak orang cakap? Cari rezeki Ustaz. Bekerja cari rezeki. Lepas tu, kalau malam, ni siang. Katalah dia kerja pukul 9 AM, balik pukul 6 PM. Nah, bekerja cari rezeki. Bila malam, waktu maghrib, dia pergi masjid pukul 7 PM, sampailah pukul 9. Yang ni cari apa pula? Oh, ni dah tak ada buat apa-apa dah Ustaz. Jadi berehatlah malam. Habis tu yang pagi tu cari rezeki, yang malam bukan cari rezeki. Bermakna fahaman sempit. Bekerja, dia tak cari rezeki, dia cari duit. Dia cari duit dia. Dia tak cari rezeki. Orang kalau cari rezeki ni takrifnya cari pahala.
dikaitkan dengan cari duit, cari rezeki itu kerana duit ini dia akan gunakan untuk pahala. Itu dinamakan cari rezeki. Kalau duit yang tidak digunakan untuk pahala, itu bukan nama rezeki, itu bala. Jangan suka-suka sebut, dapat rezeki, ya Allah, rezeki masuk, rezeki masuk. Masuk apa? Allah bagi 1 juta, bala sekali turun. 1 juta menyebabkan dia lupa daratan. 1 juta menyebabkan dia lupa diri dia. Dia tidak kenal Allah. Itu bala, itu bukan rezeki. Orang tak ada lagi sebut, kata, Alhamdulillah Ustaz, saya menang toto Ustaz, saya tikam, Allah syukurnya saya buat kenduri kesyukuran ni. Dapat rezeki dari mana? Saya menang loteri. Ni gila apa? Tu ayat dia. Rezeki tidak dikaitkan dengan dosa. Jadi kalau pergi bekerja, buat dosa, tu bukan cari rezeki, tu cari bala. Orang perempuan, contoh, bekerja. Saya nak cari rezeki yang halal Ustaz. Kalau keluar tergedik-gedik kat luar tu dengan pakaian yang sendat, mampat semua ada, tergedik-gedik tu bukan cari rezeki, tu cari bala. Kalau keluar bekerja sehingga mengabaikan suami, yang suami pun dah tak terus dengan suami marah, itu cari bala. Sebab cari rezeki ni maksudnya cari ridha Allah, cari pahala, bukan cari bala. Sama dengan lelaki, kalau dia keluar bekerja, kalau dia niat cari rezeki, sudah pasti dia buat benda yang halal. Jangan buat benda yang haram. Apa benda yang halal? Solat jangan tinggal, sibuk-sibuk macam mana pun. Malah kalau dia sekiranya dia ingat rezeki itu dari Allah, mesti solat awal waktu. Kalau kenal lah, biasa tak kenal kot. Biasa kenal rezeki satu bak lah Ustaz. Kita kena berfikir juga. Sekarang terlepas projek nyanyi kita. Sekati. Nampak? Sebab itu bab harta dia akan ditanya dari mana dapat, ke mana pergi. Dari mana dapat, ke mana pergi. Dua tu. Nampak? Jadi maknanya kalau isteri suri rumah. Adakah dia tidak cari rezeki? Mana suri rumah, cari rezeki lah juga tu. Itulah cari rezeki. Apa dia? Dia berkhidmat sebagai suri rumah, dapat pahala tidak? Dapat Ustaz. Dia ikhlas. Buat kerana Allah, ikhlas. Maka dapat pahala. Nah, itu dah high class. Profession yang high class, itu adalah yang ikhlas dan yang cari pahala. Profession yang mahal tapi buat dosa, walaupun dibayar mahal tapi ianya dosa, itu low class. Lebih baik profession kerja yang biasa je di mata manusia. Tapi di sisi Allah ikhlasnya ya Rab. Kemudian pahala banyak daripada kerja yang kecil itu. Itu dipanggil kerja yang barakah. Nampak? Ya, 3. Baju, makan, baju dan yang disedekahkan. Pahala. Dan tarifnya adalah rezeki itu pahala. Rezeki itu adalah pahala. Yang diinfakkan itu adalah yang pahala. Yang jadi pahala. Maknanya tarif rezeki itu adalah pahala sebenarnya. Jadi kalau siang cari rezeki, itu bermakna dia bekerja dapat duit. Dapat duit itu dia nak gunakan untuk pahala. Memang padan lah. Memang tepat lah apabila dia katakan cari rezeki. Cari ni bukan makna benda yang hilang. Cari ni maksud nak dapatkan rezeki. Nak dapatkan pahala. Itu maksud cari tu. Tarif, kalau perkataan cari ni kan biasa dikaitkan dengan hilang. Tapi sebab kita dah terbiasa guna perkataan cari-cari ni, ataupun yang lebih tepat adalah nak dapatkan rezeki. Yang lebih tepat kita gunakan dapatkan rezeki. Bekerja untuk dapatkan rezeki yang telah ditetapkan. Khalas. Bekerja untuk dapatkan rezeki. Dapatkan rezeki. Apa dia nanti Allah bagi? Medium untuk dapatkan ni. Sebab rezeki ini, maka kalau bekerja, maka dapatlah mediumnya duit. Dia tidak habis kat situ. Selagi mana duit ini tidak digunakan kembali untuk pahala.
Tu dia. Maka bekerja untuk dapatkan rezeki yang telah ditetapkan. Maka Allah bagi duit melalui gaji atau keuntungan. Keuntungan perniagaan. Lalu gaji dan keuntungan ini digunakan untuk pahala. Maka bekerjaan itu adalah rezeki bagi dia. Tapi sekiranya bekerja itu tidak mendapatkan, dia dapat duit tetapi tidak digunakan untuk pahala, itu bukan cari rezeki. Kena faham ya? Itu cari bala. Itu nak dapatkan bala Allah. Sebab tu jangan saya nak cari rezeki ustaz, saya susah ustaz, saya nak cari. Tiba-tiba dah senang bala. Dulu lebih elok susah. Bila senang lagi porak-peranda rumah tangga dia. Lagi porak-peranda urusan hidup dia. Sebab apa? Rupa-rupanya dia cari bala, bukan cari pahala. Hati-hati. Hati-hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kerja rumah bukan kerja isteri, tapi suami suruh jadi kerja isteri. Dah, itu jawapan dia. Kerja rumah bukan kerja isteri, tapi bila suami suruh jadi kerja isteri lah. Dan biasa rumah ni dikaitkan dengan perempuan. Sebab apa isteri tidak dipatternkan dengan rumah? Sebab tugas dia luas. Apa saja yang suami suruh, selagi tidak bercanggah dengan syarak, itulah kerja isteri. Kalau suami kata duduk situ jangan bergerak, duduk situ. Jangan bergerak. Jangan bang. Ya, jangan bergerak. Abang nak keluar ni, awak jangan pergi mana-mana, duduk sini. Nampak tidak? Jangan tak boleh engkar. Tapi suami pun berakal sikit kalau nak bagi arahan pun. Arahan yang menzalimi isteri, nanti dia kena jawab balik dengan Allah. Tapi maknanya setara itu. Arahan yang keluar daripada seorang suami, itu boleh jadi satu kewajipan bagi seorang isteri. Hati-hati. Kena perhatikan arahan suami. Kalau suami kata dia tak sukalah. Saya tak suka awak ni kerja. Tak boleh kerja. Habis ustaz, kalau suami suruh isteri kerja, bab kerja ni pula ada khilaf. Suami tak boleh suruh isteri kerja kerana kerja bukan tanggungjawab isteri dalam agama. Nampak? Kena faham? Kena faham. Jadi isteri boleh tidak taat untuk suruhan bekerja, cari duit. Sebab dalam agama duit, nafkah dipertanggungjawabkan kepada suami. Jadi apa saja yang dipertanggungjawabkan, yang telah dipertanggungjawabkan itu, maka tidak boleh alihkan tanggungjawab kepada orang lain. Tak boleh. Tapi yang lain-lain, suami boleh suruh. Nampak? Yang lain-lain suami boleh suruh. Tu kena faham tu. Dan isteri pula, kalau bekerja dia kena minta izin suami. Ustaz, suami redha, suami bagi izin bersyarat sebenarnya. Bukan bagi izin redha. Suami yang betul-betul faham agama, dia tidak akan bagi izin kosong. Dia izin bersyarat. Sebab dia telah berikan isteri dia pada hak orang lain. Kepada kerja, kepada orang lain. Sedangkan sepatutnya suami kena menguruskan ataupun berhak penuh atas isteri. Tu kena faham. Sebab Nabi SAW sabda mafhum hadis. Mafhum hadis. Seorang suami, hak yang paling besar ibunya. Seorang isteri, hak yang paling besar suaminya. Nampak? Jadi bila isteri nak diberikan kepada awam, orang awam, maka mesti kena ada syarat-syarat tertentu. Dia tidak boleh, suami yang cerdik, dia tidak boleh lepaskan isteri begitu saja. Sebab isterinya bukannya hak milik awam. Public property. Isteri ni bukan public property ya. Isteri bukan public property. Suami yang cerdik, dia akan pastikan isteri dia ini tidak mudah-mudah dipergunakan oleh orang awam. Sebab isteri milik penuh suami. Full power. Jadi berbalik dengan soalan tuan tadi. Kalau suami dia kata, awak kemas rumah, abang tak nak tengok rumah sepah.
Maka jadi kewajipan bagi seorang isteri. Ustaz, isteri tak larat Ustaz. Dia boleh bagi tahulah kepada suami, bang tak larat bang, boleh cari pembantu. Kalau suami kata boleh, bolehlah. Sebab ini berlaku pada Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, nampak ketika penat mengadu pada Nabi SAW kepenatan Fatimah Az-Zahra ini, maka Nabi tak suruh pun Fatimah Az-Zahra cari pembantu ataupun tak ada pun nasihat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah untuk tolonglah Fatimah. Tolonglah. Itu datangnya zikir Fatimah tu. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu zikir Fatimah. Kerana nak hilangkan kepenatan menguruskan rumah tangga. Punya penatnya Fatimah Zahra ni, diriwayatkan, kita ni banyak dah makanan frozen. Senang dah. Semua ready made. Siap Shopee dah sekarang. Shopee ada, GrabFood ada. Semua dah hujung jari dah nak bagi suami makan. Pam, sampai depan rumah. Semua dah sistem teknikal lah. Mesin basuh automatik. Masak nasi automatik. Apa lagi, TV, makan, semua automatik. Kalau masuk rumah tu, yang mana yang nak baru kahwin tu, rasa tak boleh barang, tak payah beli dapur-dapur, tak payah. Kena ada iPad, handphone dengan line. Sebab nak order senang. Tu zaman sekarang punya moden kan. Silat-silat. Nyari-nyari tak ada urus suami automatik. Abang ni mesin urus suami. Abang masuk dalam tu, abang tekan dia. Siap dah bang. Kalau itulah ada jual nyanyi, agaknya orang beli juga gambarnya. Tapi Fatimah Zahra radhiyallahu anha menguruskan Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah ni detail. Daripada tepung, diuli, jadi dah roti. Roti pula disuapkan. Allah. Tepung diuli jadi roti. Roti dicanai-canaikan, disuapkan pula tu. Punyalah telitinya. Detail menguruskan kehidupan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pun Nabi kata, zikirlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tak ada pun kata, sebab waktu itu Fatimah Zahra nakkan hamba tawanan perang. Tapi Nabi tak sarankan. Nabi suruh zikir. Nampak tidak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Ya, bagi isteri yang bekerja, suami syaratkan penambatan kerja bagi pada suami. Ya, kalau itu persetujuan, Wan Siti Zabidah, untuk apa lagi duit itu? Walaupun itu duit isteri, tapi kerja atas keizinan suami. Tu bincanglah, pakat-pakatlah. Kalau tidak, jangan kerja. Kalau kerja tak boleh bantu suami, kerja buat apa? Nampak sangat. Kalau kerja tak nak bantu suami, nampak sangat tamak. Dahlah duit dia pun dia nak, duit suami pun dia nak. Dua kali tamak. Nanti suami kata apa? Aku bela kamu ni apa aku dapat katanya. Bela terus, dah marah. Semua aku bayar. Habis kamu buat apa? Duit kamu, duit aku, duit kamu katanya. Lepas tu kalau tak kena gaya, kamu tinggalkan aku. Ini kadang-kadang yang tak setirnya perempuan rupanya. Kadang-kadang cakap laki-laki tak setir. Contoh tak? Kalau direnung balik secara logik. So, isteri kerja, urus semua dia punya. Suami bayar semua. Dah duit isteri, kita enjoy. Tu nama suami tak cerdik lah tu. Dia tak dapat masa dengan isteri. Sedangkan isteri ni, anytime on call tau. On call ni, dia macam sultan. Sultan, walaupun sultan tak ada, tapi dia punya dayang ke, dia punya pekerja, dia kena ada. Sebab anytime diperlukan, dia panggil standby, on call. Isteri-isteri ni sepatutnya on call. Tapi sebab suami berlapang dada kan, tak apalah. Yang bagi kahwin seorang lagi tak bagi. Tak apalah. Tapi kalau kahwin seorang lagi bukan sebab isteri sibuk ya. Saya kurang bersetuju kalau ada yang kahwin ramai tapi isteri dia masih sibuk. Masing-masing ada position masing-masing. Dah.
Maknanya jadi isteri part time lah. Masih sama lah. Sedangkan patutnya kita kena didik isteri tu jadi sepenuhnya isteri. Bukannya isteri part time. Isteri full time. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Ya Maumi, tahun dulu tak ada, tahun 80-an tak ada dah. Tahun dulu semua jenis melakukan semua kerja-kerja kan, kerja rumah. Tapi zaman-zaman moden ni dia panggil apa? Zaman globalisasi. Allah. Baik. Jadi sedangnya mata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi maknanya di sini kita buat kesimpulan. Nah, kita berbalik pada perbincangan kita. Mana rezeki dilihat pada amalan. Amalan yang membawa kepada ketaatan dan membuahkan ganjaran pahala. Itulah rezeki tanpa hisap. Barulah kita tidak boleh risaukan rezeki. Dia begini, ada orang dia kata tak payah risau rezeki daripada Allah, tapi amalan ketaatan dia tak buat. Itu batil. Tak apa, solat tak jaga, rezeki Allah bagi. Kita usaha je, kita buat dia kerja. Tapi dia tak jaga amalan, dia tak jaga ketaatan. Maka itu adalah fahaman batil. Fahaman yang sebenar adalah apabila dia lihat rezeki itu dengan amalan, dengan ketaatan, maka itulah rezeki tanpa hisap bagi dia. Nampak? Puan Anggun Kolbu, ustaz, suami yang tak balik bulan-bulan, ke pulau rumah tak diambil tahu, suamilah yang berdosa, bukan isteri yang berdosa. Suami yang melepaskan tanggungjawab. Suami berdosa lah. Tak apa ustaz, saya dah halalkan. Kalau dah halalkan, isterilah berpahala. Tu je lah, buat je lah. Nak macam mana? Allah nak bagi pahala kat situ, buat je lah. Tak payah fikir-fikir. Allah, aku ni sebatang kara. Aku di sini, terpinggir sengsara. Menguruskan hidup yang lara. Tak payah bermadah, buat je kerja. Dah suami tak balik, Allah takdirkan suami tak balik bulan-bulan. Dah kita pula, masa sebelum berkahwin, kita mungkin, yalah, kita ada perkiraan yang waras kan. Bila berkahwin, checklist lah. Buatlah due diligence sikit. Dalam bahasa Jawa kata, buatlah analisis sikit. Minta ke Allah. Kalau kahwin tu dah minta ke Allah istiharah. Sekiranya berlaku peristiwa macam Puan Anggun Kolbu ni cakap. Maka terimalah dengan hati yang lapang. Mana Allah nak bagi pahala lah tu. Tapi jangan mengungkit. Isteri-isteri yang tolong suami ni bekerja dengan keadaan suami yang tidak boleh bagi komitmen sepenuhnya. Dengan niat nak tolong, jangan mengungkit. Jangan rasa dalam hati tu tak puas hati. Kalau tidak, sia-sia je. Lebih baik dua-dua duduk rumah. Kau tengok aku tengok kau. Lantak dua-dua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah, bila kerja je tak puas hati. Kerja je tak puas hati. Macam mana? Nampak? Dari sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Asyik masak dia. Dah isteri pun takkan masak dia kerja kat rumah tu. Buatlah macam-macam lain. Isteri bila ada banyak masa, sebenarnya isteri ni Allah bagi kelebihan untuk menguatkan hubungan dengan Allah sebenarnya. Apabila seorang isteri menggunakan masa yang ada untuk membina ketaatan amalan, sebenarnya dia benefit untuk suami. Jadi janganlah kita nampak amalan yang berbentuk zohir saja seperti masak. Zohir lah tu. Gunakanlah amalan seperti amalan-amalan yang lain. Gunakan masa yang banyak itu untuk mengisi ilmu, mengisi amalan, berzikir-zikir, doa, jaga, solat. Banyak amalan. Isteri-isteri yang mampu melakukan ketaatan dengan suami dan diri dia digunakan juga untuk
menjadi hamba yang taat, barakallah. Barakahnya, kerana itulah turunnya rezeki tanpa hisap. Sebab tu mafhum hadis, beruntung seorang lelaki memiliki isteri solehah, bukan suami soleh. Yang untungnya adalah apabila seorang lelaki dapat isteri solehah, bukan dapat suami soleh. Suami soleh belum tentu untung. Sebab apa? Sebab suami soleh, dia yang beramal. Dia beramal, isteri tak beramal. Isteri beramal, dia kena didik lagi. Tapi kalau isteri soleha, suami yang memiliki isteri soleha, maka barakah isteri soleha ni dapat dekat suami. Tapi jaranglah kalau suami yang tidak taat dengan Allah ni dapat isteri soleha. Jaranglah. Jaranglah. 1 dalam 1000. Silap-silap 1 dalam 1000. 1000 tak jumpa 1. Biasa Allah akan temukan isteri soleha dengan suami yang taat lah. Tapi nak bagi tahunya, suami yang berusaha mendidik isterinya menjadi soleha, itulah rezeki paling besar bagi dia. Harta, kata Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maklumkan atau bagi tahulah mafhum hadisnya begini, beruntunglah harta bagi seorang suami itu adalah isteri soleha. Rezeki bagi seorang suami itu adalah memiliki isteri soleha. Sebab bukan senang nak dapat isteri soleha sebenarnya. Bukan senang. Kata ulama, ibarat mencari merpati berwarna hitam. Macam itulah. Merpati berwarna hitam. Lebih kuranglah itu perumpamaan dia. Susah nak dapat isteri soleha ni sebenarnya. Sebab isteri yang soleha ini adalah ciri-cirinya yang paling utama bila dilihat penyejuk mata. Lihat saja sejuk mata. Sejuk mata ni bukan tengok dia, tapi perangai dia tu menyejukkan mata. Bukan tengok je, geram aku lah. Kecil besar ke tengok bini aku ni. Itu bukan solehah. Solehah ni tengok sejuk mata. Nak sejuk mata kena didik lah. Suami-suami pun kena didik lah isteri tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Tuan Apple Aici, zikir dengan hati adalah dengan memikirkan, merenungkan kebesaran Allah. Bukan sekadar dengan lafaz. Zikir dengan hati adalah zikir yang memikirkan kebesaran Allah. Banyak merenung, macam kita bincangkan ini merenung kebesaran Allah. Kembalikan seluruhnya pada sifat kebesarannya. Itulah akan menundukkan perasaan. Baik. Baik, jadi sidang jemaah mata Allah SWT. Sebab hari ini kalau kita tumpu pada sebutan zikir, ingat ayatul kursi, ayat kursi, iblis yang ajar. Jangan kita sebut tapi kita buta. Sebab zikir ni ingat. Dia zikir, tarif zikir itu adalah ingat. Bukan sebut. Sebab tu, manakah ada yang tanya bab zikir ni, saya nak jawab sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Zikir itu ingat. Ingat bukan sebut. Biasa tak orang sebut tapi tak ingat? Biasa. Kau kenal tak nama si Farid? Farid? Dia sebut tidak? Farid mana? Alah, Farid yang tak boleh pakai tu. Oh, Farid tak boleh pakai tu. Yang dia tu. Sebut, baru ingat. Tak semua yang disebut itu ingat. Bila kata zikir dengan sebutan, tidak sampai makam ingat. Ni ingat dengan faham. Ingat mesti dengan faham. Contoh, bila sebut, ramai orang sebut Razak.
Sebut Razzaq. Tapi tidak faham. Tidak faham. Tak faham. Tak faham dengan hati. Qulubul la yafqahuna biha. Sebab itu sebut. Wahyu yang pertama turun itu adalah bukan sebut. Iqra, bacalah. Bacalah, bukan sebutlah. Tapi kalau kul, katakan, sebutkan. Kul ni sebut atau katakan. Kul huwallah. Katakan Allah. Maknanya, bila kata kul dengan iqra, makna lafaz kul ni, dia kena pada semua orang. Dia kenal ke tak kenal ke, Allah tetap esa. Allah, kul huwallahu ahad. Kau kenal ke tak kenal ke, kau buta ke tak buta ke, Allah tetap esa. Itu maksud dia. Sebab itu kalau kita lihat lafaz syahadah, asyhadu. Asyhadu. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Yang ini melihat. Jadi pastikan. Pastikan. Nah. Jadi, ramai orang sebut-sebut je. Ya Rahman, Ya Rahman. Contoh, Rahman, Ya Rahman. Sebut Ar-Rahman. Ar-Rahim. Sebut ni. Tapi, bergaduh. Maka, dia tidak ingat Allah. Dia sebut kalimah, tapi tidak ingat. Maka belum capai martabat zikir. Martabat zikir itu mestilah sampai dan dari hati. Lalu, zikir, kata Ustaz Sahar, arwah dan Ustaz Ma'nu Idris, ni antara guru, guru ayah saya ni. Zikir ada wajib, ada sunat. Nampak? Zikir wajib ni, maknanya suruhan larangan Allah. Zikir wajib juga adalah bersihkan hati. Ini zikir wajib ni. Daripada syirik. Ni zikir wajib ni. Zikir sunat tu lafaz. Lafaz, semua lafaz kalimah. Maka sekiranya dia zikir lafaz, katalah dia ada zikir 1,000,000 kali. 1,000,000. Tetapi di saat suruhan dia tak buat. Maka zikir dia terbatal. Contoh seorang isteri, dia zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bagus dah zikir 1,000,000 kali. Tapi suruhan untuk taat dengan suami dia tak buat. Zikir subhanallah itu batal. Dia zikir, tetapi hati tidak bersih. Masih ada riak. Sebut subhanallah riak. Riak. Rasa sum'ah, ujub. Maka 1,000,000 dia tidak diterima. Bersihkan hati ini dengan ilmu. Dan hikmah. Sebab tu kalau kita sebut terus, tanpa bersih, maka dia akan jadi fitnah bagi kalimah Allah. Kalimah zikir itu, dia akan jadi fitnah. Hati-hati. Sebab itu, syarahan hakikat kehidupan ni antaranya adalah untuk membersihkan hati. Itu wajib. Melakukan suruhan, meninggalkan larangan, itu zikir wajib. Kena faham. Macam contoh, kaitkan dengan rezeki tadi. Rezeki yang wajib kita jaga itu adalah suruhan dan larangan Allah. Jaga suruhan, tinggalkan larangan. Itu rezeki. Bersihkan hati daripada sifat-sifat mazmumah. Itu rezeki bagi kita sebenarnya. Siapa yang Allah bantu untuk dia jauh daripada larangan Allah, Allah bantu dia untuk laksana suruhan, itu rezeki bagi dia. Siapa Allah bantu bersihkan hati dia, itu rezeki bagi dia. Nampak? Nampak? Jadi,
Tak sama. Zikir di hati, zikir di mulut tak sama. Sebab di mulut belum tentu sampai ke hati. Tapi kalau dari hati, dia mesti akan zahir ke mulut. Tak sama. Tapi zikirlah. Lafazkanlah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, zikirlah sampai bersih hati. Sambil tu belajarlah. Belajar. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Bila kata bersihkan hati pada syirik, sudah pasti jalannya adalah taubat. Dan kita dah sentuh dah. Itu kita kaji tentang hakikat yang ada. Taubat. Jangan nampak diri. Kita tak ada tengok apa ada dalam hati. Tak nampak lah. Tak tahu. Hati bukan kita punya. Tapi bila kata istighfar itu adalah kembali. Tubuh. Kembali kepada Allah. Bila kembali kepada Allah, jangan terlihat diri. Maksudnya, jangan nampaklah diri itu ada lagi berkuasa. Jangan terlihat sedikit pun. Malah kembalikan pada keadaan yang hina, yang tiada, yang lemah. Itulah diri kita. Itulah istighfar. Kemudian dilafazkan dengan sebutan astaghfirullah. Kalau sebut astaghfirullah tapi masih lagi tidak rasa bersalah. Tidak bersalah memakai sifat Allah. Tak rasa bersalah. Malah dia menyatakan dialah seakan-akan diri dia. Solat dia. Sebab itu kita nama bila kata dengan ilmu, membersihkan hati ini dengan ilmu. Supaya tidak lagi sandar pada diri. Kita sandar pada Allah. Dengan Allah kita berzikir. Dengan Allah kita ingat Allah. Kalau Allah tidak ingatkan kita tentang Allah, maka kita akan tidak ingat. Sebab itu Nabi SAW pun doa kepada Allah. Minta Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nampak? Jadi maknanya apabila kita wajib melakukan suruhan yang wajib ni, apabila kita rasa diri bersalah. Maka dia ingat Allah. Lalu segala sifat-sifat yang tidak sepatutnya ada pada diri dia. Apatah lagi sifat kemuliaan, sifat-sifat kekuatan, sifat-sifat ketinggian. Itu dihancur leburkan. Maka datanglah tunduk. Dia datanglah sini sujud. Sembah. Barulah datangnya pertolongan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Zikir, Puan Rohaimah, zikir dengan hati, bukan zikir dalam hati. Zikir dengan hati. Zikir dengan hati itu kita niat lintas. Itu satu bab. Tapi zikir dengan hati itu, maksudnya lafaz dan hati faham. Bukan diam, dia tak bunyi pun. Diam dia tu, aku tengah zikir ni. Subhanallah tapi dalam hati. Maksud zikir dengan hati. Dari hati mana? Hati yang faham tentang kuasa Allah. Dia tengok je, dia nafikan makhluk. Tengok duit, ingat rezeki. Ingat rezeki, ingat razak. Ingat razak, ingat Allah. Ingat Allah, binasa makhluk. Tengok suami, ingat kasih sayang. Tengok kasih sayang, ingat Rahman Rahim. Tengok Rahman Rahim, ingat Allah, binasa suami. Suami tidak memberi bekas kepada diri dia. Suami tidak mendatangkan kasih sayang, nafikan. Begitu. Itu kaedah zikir dengan hati. Bukan dalam hati diam. Awak tak bunyi pun. Dalam hati Allah je maha mengetahui. Janganlah ada lidah, gunalah lidah untuk menyatakan apa dalam hati dengan melapaskan. Maksudnya zikir dengan hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia bukan sembah. Ya, ilmu tu zikir. Zikir ni ingat Allah. Apa saja jalan untuk ingat Allah melalui jalan ilmu itu zikir. Zikir. Tuan Wan Janggut tu zikir. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Baik. Nah, aku naik saksi Tuan Ilyas Junaidi. Aku bersaksi. Naik saksi ataupun aku melihat. Aku melihat bahawa tiada ada kuasa, yang ada hanya Allah. Nafi isbat. Ni kita dah sentuh dah sebelum ini. Nah, okey, baik. Jadi maknanya tiada ada. Tidak maumi. Qori tidak berzikir sama. Yang berzikir itu adalah roh, arti jiwa kita, qalbi. Qori itu kejadian jin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, maknanya di sini. Di sinilah datangnya ihdinas siratal mustaqim. Lurus. Lurus ni maknanya hati, lisan, perbuatan. Dari hatinya, dari lisannya, terjemahan perbuatannya. Ihdinas siratal mustaqim. Dari hatinya, itu melihat kebesaran Allah. Melihat kebesaran Allah. Dari hati. Contoh-contoh. Kita buat kesimpulan. Lewat dah ni. Boleh Boleh tunggu sikit lagi. 2 minit. InsyaAllah. Baik. Dari hati dia melihat. Contoh rezeki. Okey, kita buat lagi sekali. Gambar ajas segitiga ini, duit. Usaha. Maka apabila melihatnya dengan hati, maka dia akan pergi kepada rezeki. Dalam lagi, dia akan naik Razzaq. Dalam lagi, dia akan pergi pada Allah. Ini mutlak. Ini mutlak hakikatnya sini. Mutlak. Maka di situ dari hatinya, ini qalbi. Qalbi. Ma fi qalbi ghairullah. Baik. Bila dia melihat ini dunia. Dunia. Bila makam zikir. Tengok makhluk. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah pada makhluk. Okey, baik. Maka tengok makhluk naik ke atas. Maka dari hati terus bergetar. Bergetar hatinya apabila wajilat qulubuhum. Makhluk tadi mengingatkan kepada Khalik. Makhluk tadi mengingatkan kepada Khalik. Sebab apa? Mana mungkin makhluk ada sendiri. Itu akidah yang jazam tu. Mana mungkin suami datang sendiri, suami didatangkan. Mana mungkin isteri datang sendiri, isteri didatangkan. Mana mungkin anak datang sendiri, keluar sendiri, dikeluarkan. Ingat senang-senang nak keluar anak 9 bulan je. Tengok nak keluar 9 bulan. Macam 9 bulan keluar 8 bulan. Bukan kita yang nak. Itu atas kehendaknya, kudrat iradatnya. Okey, baik. Bila hati tidak cukup dengan itu, maka bila sebut Razzaq, rezeki, itu dah makam lisan. Ini makam lisan. Lisan, nampak? Lisan. Razzaq. Boleh sebut tidak? Boleh. Rezeki boleh sebut? Boleh. Tapi datang dari mana tadi? Hati. Hati sebut Razzaq. Hati dah kenal tadi, kenal. Allahumma salli ala Muhammad. Kenal. Ya Rabb. Okey, baik. Bila hati sudah jazam bahawa Allah yang memiliki Razzaq, rezeki, sebut. Maka di sinilah perbuatannya. Perbuatannya akan terpelihara. Dia takkan buat benda yang haram. Sebab susun atur dia satu saja. Qalbi, qauli, fi'li. Tu gitu. Qalbi, Allah. Qauli disebut Razzaq. Fi'li, halal. Selesai. Itulah dia. Dia akan turun lah. Makanya halal-halal lah dia akan lakukan. Dia panggil ridha.
Maka bila perbuatan, hubungan. Maka hubungan, bila sebut nak linkkan hubungan rezeki ini supaya tidak putus, maka dia akan pergikan hubungan yang halal. Hubungan yang halal dan yang utama. Maka yang semalam kita bincang. Maka hubungan yang utama bagi seorang lelaki atau suami, maka hubungan yang utama itu adalah ibunya. Ibu dan ayahnya. Kemudian isteri-isterinya. Maka seorang suami ini menjaga hubungan ini. Ni. Sebab ni sini semua link ni. Daripada Allah. Turun. Maka kita akan buat perbuatan. Di sini fi'li halal. Perbuatan yang halal. Perbuatan ini bermula dengan hubungan. Hubungan menjaga yang utama. Bagi seorang suami, yang utama dia akan jaga hubungan dengan mak ayahnya dan dia akan mendidik isteri. Maka di sini, ketika dia melaksanakan tugas ini, maka Allah akan jamin rezekinya. Maka apa saja usahanya berhasil. Kenapa? Sebab dia jaga. Ni namanya jaga. Jaga apa yang Allah suruh. Ihfazillah yahfazka. Nampak? Ya Allah, pusing. Okey. Maka setelah itu sama bagi seorang isteri. Bagi seorang isteri, suaminya. Hubungan ni jaga hubungan. Jaga hubungan ini, maka Allah akan, bila jaga hubungan ini, maka dia akan tugasnya adalah taat. Maka sekiranya isteri melakukan ketaatan ini, maka Allah jamin rezekinya. Allah jamin rezekinya, yang Allah bagi dia pahala yang berterusan. Bila pahala yang berterusan, maka segala apa yang dilakukan di dunia ini akan berhasil. Itu dia cara dia. Maka inilah rentitan rezeki ghairi hisab. Maka sebab itu orang beriman tidak akan rugi. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Maka orang beriman dia tidak akan tak rugi. Sebab apa? Sebab apa tak rugi? Sebab setiap perbuatannya digantikan dengan pahala. Khalas, titik perbincangan kita malam ini. Boleh? Boleh. Baik, seulang lagi sekali perjalanan sebelum kita tutup perbincangan kita pada malam ini, insya-Allah. Maka di sini kalau kita lihat, Allah Razzaq dari hati. Hati yang mengenal. Itu semuanya dari Allah. Haza min fa'li Rabbi. Bila hati dari Allah, zahirkan pada lisan. Buktikan dengan menyebut. Haza min fa'li Rabbi. Alhamdulillah. Subhanallah. Huwa Razzaq. Ini sebut. Tidak cukup dengan sebut. Buktikan dengan perbuatanmu. Maka Allah minta pembuktian. Maka pembuktian itu mestilah perbuatan yang Allah ridha. Yang dipanggil perbuatan yang halal. Maka di situlah kita pecah pada qauli, qalbi, qauli, fi'li. Ini kita ambil tentang solat. Solat. Ini cerita tentang solat. Tapi solat yang kita kaitkan dalam kehidupan kita. Maka Allah Razzaq, dia pergi pada yang halal. Maka bila pergi pada yang halal, maka fi'li, dia pergi pada perbuatan yang halal. Yakni perbuatan yang mesti ditekan, yang dijaga itu adalah perhubungan. Hubungan dengan Allah itu terpelihara apabila Allah suruh kita jaga hubungan yang Allah suruh jaga di dunia. Maka bagi seorang lelaki atau suami, hubungan mak dan ayahnya dan isterinya menjadi keutamaan bagi diri seorang lelaki. Bukan klien dia ya. Hati-hati. Ramai orang duk sibuk jaga klien di luar sana. Prospek luar. Dia lupa yang prospek dalam ni
akan menyebabkan laluan rezeki dia. Baik, bila seorang suami dia menjaga hak-haknya Allah suruh atas ibu dan ayahnya, menjaga hak-hak yang telah Allah suruh lakukan pada isteri-isterinya, maka tugasan ini sekiranya dilakukan sempurna, maka Allah jamin rezekinya yang dipanggil pahala. Bukan duit, pahala. Maka setiap perlakuannya akan berhasil. Berhasil yang dinamakan tidak akan rugi. Bermakna setiap usaha yang dilakukan di dunia ini berhasil untuk melakukan kebaikan demi kebaikan. Di situlah pahala bagi seorang beriman. Di situlah rezeki yang tidak akan pernah habis. Dan di situlah perniagaan yang tidak akan rugi-rugi. Itu dah susu jalurnya itu. Begitulah juga dengan seorang isteri. Seorang isteri pun sama. Yang mana Allah suruh jaga itu suaminya. Lalu dia menjaga ketaatannya. Maka setelah dia menjaga keseluruhan perkara yang Allah suruh, maka Allah jamin rezeki dia melalui ganjaran pahala. Dan apa sahaja yang dilakukan pada dunia akan berhasil. Yang mana tidak akan pernah rugi. Kalau dia kahwin, kahwin yang berhasil. Kalau ada anak, anak yang berhasil. Kalau ada sekiranya dia nak bekerja ke, dia meniaga ke, berhasil. Tidak menjadi beban bagi dia. Maka itu tidak akan rugi. Perniagaan tidak akan rugi. Itu akan jadi pahala. Baik. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kalau kita lihat apa yang kita bincangkan sini, itulah perbincangan yang kita cuba nak kaitkan bagaimana yang dikatakan rezeki tanpa hisab. Ya Ustaz, kalau tak faham juga rebus. Masuk dalam ni nota ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman. Jadi jangan risaulah lagi bab rezeki. Selagi mana Allah berikan peluang kita beramal, selagi itulah rezeki mengalir. Allahu Akbar. Selagi mana Allah bagi peluang kita beramal, selagi itulah rezeki mengalir. Maka tengok status amalan kita. Allahu Akbar. Baik. Baik. Jadi cukup setakat itu. Cukup setakat itu. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam ni, Allah memberikan kita kefahaman. Tu dah terlajak ambil masa. Ambil masa ni, minta maaf ya. Saya ambil masa sikit. 12.35 dah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, insya-Allah Allah berkati, Allah berikan kefahaman. Jadi jangan salah lagi faham tentang rezeki. Jangan lagi meragui rezeki. Jangan mempersoalkan rezeki. Bahaya-bahaya. Bahaya-bahaya. Jangan mempersoalkan rezeki. Kelak nanti mengundang murka Allah. Kelak nanti mengundang murka Allah. Baik, sedang jemaah mata Allah SWT. Tadi saya nak sebut tadi dari awal tadi terlupa. Ni baru ingat. Penutup. Baru ni, saya pergi masjid. Ni penutup ni, penutup. Pergi masjid kan, solat Jumaat. Sekarang ni dah Alhamdulillah dah open dah. First come, first serve. Setengah tempat masih lagi berdaftar. Saya pergi satu tempat tu di satu masjid. Dan dia muatkan dalam 500 orang. Dan satu ketika tu, ini nak ceritakan bagaimana kebenaran tu Allah tunjukkan. Dan AJK mengumumkan, mohon maaf kepada semua jemaah, tempat sudah penuh 500 orang sahaja. Mohon maaf, sudah penuh 500 orang sahaja dan boleh datang pada minggu akan datang. Sidang jemaah mata Allah SWT, bila saya dengar kalimah tu, saya terus terfikir, Allahu Akbar. Apa yang saya terfikir? Saya bagi tahu bahawa syurga Allah tiada hadnya. Syurga Allah unlimited. Sehingga Nabi kata, semua umatku masuk syurga kecuali Aba, illa Aba yang tak nak. Allahu Akbar. Saya dengar, ya Allah ruginya. Ruginya orang yang tak nak rebut peluang tempat yang tak ada had. Tak ada perlu queue pun. Semua orang dapat peluang ke syurga. Tetapi dia tak nak. Sedangkan di masjid itu, saya dengar, ya Allah, 500 orang terhad. Ya Rab, terhad.
Manusia ni hanya mampu beri tempat yang terhad. Tetapi Allah menyediakan syurga tanpa had bagi hamba-hambanya yang benar-benar husnuzon dengan Allah. Jadi rebutlah peluang ni. Sedangnya mata Allah SWT. Tanpa had. Tak ada had pun. Walaupunlah kalau kita lihat sedikit yang bersyukur, sedikit yang akan taat. Tetapi sebenarnya tidak ada had. Tak ada numbers. Tak ada numbers berapa orang masuk syurga. Tak ada. Jadi selagi mana belum dapat tiket anda ke neraka, jangan putus asa. Dapat kenapa sedih ni? Saya dapat tiket dah Ustaz, dapat kupon anda ke neraka. Tu memang kena sedih lah. Tapi selagi mana belum dapat anda ke neraka, makna peluang ke syurga itu cerah. Ini adalah Nabi SAW. Nak biar umat dia ramai ke syurga. Dan Nabi bangga dengan umatnya yang ramai masuk syurga. Allahu Akbar. Jadi, tanpa had. Tapi kenapa tak nak masuk juga? Sebab kita ambil mudah ruang yang tak ada had tu. Mentang-mentanglah syurga tanpa had. Jadi dia buat sambil lewa je. Mentang-mentanglah jadi isteri solehah ni tak ada perlu sijil. Tak ada perlukan diploma, PhD. Tak perlukan kena interview. Dia punya buat tak tahu tentang solehah tu. Selamba dia je. Saya yang menanggung Ustaz. Ustaz apa tahu? Dia punya alasan. Ya Rabbi. Mentang-mentanglah solehah itu tidak diinterview. Tak nampak dia punya privilege. Sebab semua orang mampu jadi solehah. Semua orang. Tapi tak semua orang mampu jadi iron lady. Silat-silat jadi iron board. Iron lady tak nampak iron board. Jadi maknanya kita sendiri yang memandang remeh tentang ganjaran Allah SWT. Syurga Allah luas tanpa had. Diriwayatkan orang yang paling last masuk syurga. Paling last masuk syurga, saiz syurga 10 kali ganda dunia. Paling last masuk syurga tu. Dan Allah bagi 10,000 orang pembantu dia. Oh, kalau Ustaz, saya ambil yang paling last lah. La ilaha illallah. Dia pilih paling last. Pilihlah yang paling awal. Kita ada akal, kita boleh minta lagi ni. Mintalah benda yang pasti Allah kurniakan. Dia ni apa? Keampunan. Apa? Keredoan. Allah akan kurniakan. Allahu Akbar. Tinggal kita nak tak nak je minta. Tu saja. Ya, muslimah masih belum dapat. Ada yang dah dapat. Tak apa. Tapi tak apalah. Tempat terbaik sebenarnya muslimah tu di rumah. Baik, jadi cukup setakat itu insyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan semangat itulah kita kena bawa. Semangat kita lah untuk amal. Semangat kita lah untuk ibadat. Semangat kita untuk taat. Bukan semangat pada tempat yang salah. Jangan salah letak tempat. Jangan salah letak semangat. Semangatkan diri pada tempat yang benar-benar mendatangkan keuntungan pada kita. Baik, jadi fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Khair. Jadi insyaAllah. Akhir kalam daripada saya pada malam yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ni Allah berkati kita semua insya-Allah. Lepas ni tajuk ni dah habis silap ni. Tajuk ni dah habis, kita akan masuk tajuk baru silap. Nah, alhamdulillah kita akan masuk bab 2. Oh tu malam ni saya ambil lama sikit Lepas ni sidik untuk peringkat ini habislah untuk peringkat ni sebab akan ada nanti judul yang kedua nanti. Ada judul yang kedua, jilid yang kedua. Saya tengah siapkan cepat untuk pendetailan nanti. Untuk pasal sidik. Kita akan cerita tentang lebih detail tentang hablum minallah wa hablum minan nas dan pembentukan akhlak. Ini modul 2. Kita akan pergi pada modul 2 lepas ni. Yang ni bab amanah. Bab amanah. Jadi insyaAllah apapun nanti kita akan buat urang kaji murojaah. Dan saya akan adakan sesi soal jawab tapi bukan time kuliah. Tapi saya akan tentukan masanya macam tadi, petang tadi. Mungkin kita akan adakan sesi macam tadi. Mungkin besok mungkin ada. Wallahualam nanti saya akan aturkan. Kalau ada saya akan maklumkan. Bagus juga bila kita boleh buat soal jawab. Kita fokus tentang permasalahan ya. Sekarang ni malam ni kita fokus pada syarahan. Dan kita fokus pada tajuk yang kita bincangkan. Jadi insyaAllah. Baik, jadi boleh mana yang nak order buku, saya KIV kan dulu sebab saya tengah nak keluarkan yang final edition.
final edition. Jadi yang kalau keluar final edition, terus order yang final, yang mana yang dah pernah order, kita replace, tambah lagi 2 lagi jilid insya-Allah. Harga nanti saya akan maklumkan. Harga infak nanti saya akan maklumkan. Mana yang belum pernah dapat jilid yang pertama, maka anda kena ada 3 jilid sekali. Senang kita nak syarah. InsyaAllah. Baik. Ini tajuk lepas ni kita akan masuk kekuatan dalaman menarik kejayaan luaran. Bab 2. Bab 2. Bab 2 amanah. Kekuatan dalaman menarik kejayaan luaran. Boleh insyaAllah. Ada ujian. Tak apalah. Ujian jawab sendiri kat kehidupan masing-masing. Ujian Allah bagi ujian. Jawab sendiri dekat kehidupan masing-masing. Mana yang datang kena ujian tu, kaitkanlah dengan subjek yang kita dah belajar ni. Okay. Ujian adalah ujian secara live. Okey, cukup. Itu saja. Minta maaf sekali. Saya terambil masa banyak. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Buku apa tu? Ni buku hakikat kehidupan lah. Pengajian kitab kita ni. Kitab ni kitab hakikat kehidupan. Nak jilid 2, jilid 3. 2 dan 3 insyaAllah. Boleh. Saya akan buka order nanti. Bahawa sini saya tutup. Baik. InsyaAllah. Cukup setakat itu saja. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Ya Ustaz Janita Harun. Itulah. Dah return balik dah. Dah sampai return balik kat saya. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Cukup setakat itu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Baik. Cukup setakat itu pada malam berbarakah ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Istiqamah terus dalam pengajian ilmu kita. Semua yang menonton pada malam ni, mudah-mudahan dimasukkan dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw